kena hari hujan tu faham-faham. Dia boleh pergi sampai sejam setengah. Jadi apa yang ada dalam kitab saya ambil lah malam ni. Yang saya ambil malam ni iaitulah cerita tentang akidah Syiah sikit lah. Dengan menggunakan kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Abdul Sattar Al-Tunisawi, seorang ulama daripada Tunisia, menghasilkan sebuah kitab yang diberi nama Butlanu Aqaid Syiah, batilnya akidah Syiah. Dan dia menggariskan ada 17 akidah Syiah, dan saya ambil satu daripada 17 itu. Katanya iaitulah al-amru sadis min aqaidihim al-fasidah, antara akidah sesat Syiah yang ke-6 iaitulah aqidatu ihanati ummahatil mu'minin, akidah menghina ummahatul mu'minin ataupun isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Abdul Sattar ini, kalau kita tengok di dalam kitab dia, antaranya kitab Haqqul Yaqin yang dikarang oleh ulama dia yang bernama Muhammad Al-Baqir Al-Majlisi, yang tercatat pada halaman 519. Maka beginilah perbahasannya, kata Syekh Muhammad Abdul Sattar ini. Dan kitab itu sebenarnya di dalam bahasa Parsi, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dia berbunyi iaitulah ma tarjamathu bil Arabiyyah, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Wa aqidatuna, dan aqidah Syiah, fi tabarru', iaitulah berlepas diri, innana natabarra' minal asnamil arba'ah, kami berlepas diri daripada berhala ataupun tokong-tokong yang 4. Siapakah tokong di dalam ajaran Syiah ataupun akidah Syiah? Yang pertama iaitulah Abi Bakrin As-Siddiq, tokong yang pertama tu. Yang kedua Umar bin Al-Khattab. Yang ketiga Uthman bin Affan. Dan yang keempat Sayyidina Muawiyah. Ikut kalau bahasa dia, dia kata ini adalah tokong. Jadi kami berlepas diri daripada tokong-tokong ini. Wan nisa al-arba', dan tokong hak betina ni pula ada 4 juga. Tokong yang pertama nama dia Aisyah, yang kedua namanya Hafsah, yang ketiga namanya Hindun, dan yang keempat namanya Ummul Hakam. Jadi 4 ini dipanggil sebagai tokong betina lah. Yang lelaki ada tokong 4, yang perempuan ada 4. Jadi 8 dia kata. Wa min jami'i atba'ihim wa asy'a'ihim, dan begitu juga orang-orang yang mengikuti ataupun yang mengangkat tokong-tokong ini, bermakna kami berlepas diri juga. Wa annahum syarru khalqillahi ala wajhil ard, sebab inilah antara makhluk yang paling hina, yang paling jahat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Wa annahu la yutimmu al-iman billah wa rasulihi wa a'immah, dan iman tidak akan sempurna melainkan iman kamu kepada Allah tidak sempurna, iman kamu kepada Rasul tidak sempurna, dan iman kamu kepada imam-imam tidak sempurna illa ba'da tabarru' min a'daihim, kecuali kamu berlepas diri ataupun kamu tolak manusia-manusia ni yang dianggap sebagai tokong. Sebab itulah kata Syekh Abdul Sattar Al-Tunisawi ini, aku menggariskan ada 17 akidah sesat bagi Syiah ini. Dan saya ambil ni yang ke-6, Jadi sebab itulah akidah Syiah ini akidah yang cukup bahaya. Sedangkan kita belajar, antara yang kita kena bagi perhatian iaitulah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat-sahabat itu pula dia punya kedudukan dia tak sama. Antaranya hak yang paling atas sekali itulah 4 yang atas itu, itulah yang paling utama. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian dia turun pula sahabat-sahabat yang berperang di dalam peperangan Badar. Kemudian yang dalam berperang sekian. Itu dia punya kedudukan dan juga kategori ulama ataupun kategori sahabat. Kemudian dia menghina juga isteri-isteri Nabi SAW. Sedangkan itu adalah ummahatul mu'minin yang kita kena hormat sama sekali. Nah.
Kemudian wahada wadihun fi ihanati Aisyah wa Hafsah wa zawjat Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ghairihinna. Ini kata Syekh Abdul Sattar jelas menghina, iaitulah Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga Hafsah dan juga isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, iaitulah ayat yang berbunyi an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah minal mu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dhalika fil kitabi mastura. Boleh tengok di dalam surah Al-Ahzab ayat 6. Surah Al-Ahzab ayat 6. Dalam surah Al-Ahzab tu Allah bawa ataupun ayat-ayat yang mentakdis, yang menyucikan ummahatul mukminin ini. Yang membawa maksud iaitulah Nabi itu lebih mengutamakan orang yang beriman daripada dirinya sendiri. Dan juga isteri-isterinya adalah ibu mereka. Ummahatul mukminin, ibu orang-orang mukmin ini. Dan orang yang mempunyai pertalian darah, setengahnya lebih berhak akan setengahnya yang lain. Menurut kita Allah daripada orang yang beriman dan orang muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada sahabat-sahabat karib kamu, hukum yang demikian itu adalah tertulis di dalam kitab Allah, di dalam kitab Allah. Jadi malam ni, kalaulah ditanya kan, isteri Nabi ada berapa orang? Isteri Nabi ada berapa orang? Boleh sebut ada seorang-seorang? Gayat mana? Gayat. Dan benda ni ulama' dah pun buat formula, ada pen tak? Ni. Pen dia apa? Okey, ni kaedah yang dibuat oleh ulama' dah. Nampak tak? Kau warna ni tak apa clear. Kita pakai warna hitam lah kot. Khosun ni sayur. Yang ni campur. Ni carrot. Bila makan jadi sehat. Khosun ma'a jazarin sihah. Daripada sini keluarlah nama-nama ummahatul mukminin. Baik, yang pertama, mari kita selesai sama-sama. Satu, Kha, siapa dia? Khadijah. Yang kedua, Sin, Saudah. Tiga, Mim. Mim ni dia keluar dua. Maimunah. Empat, Mim juga. Siapa dia? Mariah. Lima, Ain. Aisyah. 6. Jim. Jadi cerita Piramli dah malam ni. Juwairiyah. 7. Zai keluar 2.
Zainab. 8 Zainab. Yani Zainab. Jashin. Yani Zainab. Khuzaimah. Lepas tu 9 Ra. Siapa dia Ra? Ramlah. 10 Sad. Sofiyah. 11 Ha. Hafsah. 12 Ha. Jenah Melila tadi. Ha Hindun. Itulah dia dah. Dapatlah 12 orang Ummahatul Mukminin. Jadi kita bincang bab ni, kita ni punya angkatlah Ummahatul Mukminin dan juga mengangkat isteri-isteri Nabi SAW. Tiba-tiba ada lagi satu puak, dia kutuk rapat, dia hina rapat lah. Jadi dia jawab, dia beritahu, dia kata, iaitulah akidah menghina Ummahatul Mukminin, iaitulah isteri-isteri Nabi SAW. Jadi kalau jumpa macam ni lah, kecam dah lah tu lah. Ni geng mana ni? Ni geng mana? Baik, jadi mari kita baca sama-sama insya-Allah harap-harap sebelum turun masjid lagi. Melekat tu dalam kepala lah. Baik, semua sekali. Khasun ma'a jazarin sihah. Khasun ma'a jazarin sihah. Khasun ma'a jazarin sihah. Kita buat senapas. Khasun ma'a jazarin sihah. Khasun ma'a jazarin sihah. Khasun ma'a jazarin sihah. Itulah dia Ummahatul Mukminin. Ada 12 di situ. Ya. Kalau nak suruh hafal seorang-seorang, pakai dak. Pakai dak duk pusing gitu ya, Khadijah, Aisyah, Khadijah, Aisyah, duk minggu tu. Dia tak boleh pergi. Sebab itulah dibuatlah macam-macam nasyid dan sebagainya, tujuan dia untuk kita boleh ingat benda tu lah. Contoh macam Asmaul Husna. Mau kalau tak ada nasyid tu lah, try sebut tengok 99. Rasa-rasa pergi takat 7 orang sengak tu. Takat 7 yang boleh pergi. Jadi nak sebut Asmaul Husna, kena nasyid juga lah. Nas'aluka ya, lambat lah kan. Tapi boleh ingat benda lah, boleh ingat. Jadi itulah daripada nama-nama isteri Nabi SAW. Maka inilah yang kita kena bagi perhatian. Sebab Nabi bagi tahu dah, isteri-isteri Nabi SAW ini semasa dengan Nabi pun haram dinikahi, ataupun selepas Nabi wafat pun haram dinikahi dengan Ummahatul Mukminin ataupun ibu-ibu orang mukmin ini. Itulah kelebihan Ummahatul Mukminin yang bersuamikan Rasulullah SAW. Jadi bila kita bincang bab ni, bermakna kita kena angkatlah isteri-isteri yang merupakan tok kita lah tok orang beriman ini. Jadi jangan sampai menghina, mencaci maki ibu kepada orang-orang mukmin ini. Okey, itu dipanggil sebagai ihanatu ummahatul mukminin, menghina, mencaci maki ibu kepada orang mukmin ini. Jadi kalau orang maki mak kita berasa kita tak ada apa. Orang kutuk mak kita macam-macam. Gila lah, sewel lah. Lain kali kita boleh duduk ya, kata itu kenyih diam ya. Ini tak tahulah orang ke berang kalau ni. Tapi kalau orang kutuk mak kita pun jadi marah. Itu baru kita orang. Sama lah juga kalau orang hina isteri-isteri Nabi dan juga Ummahatul Mukminin ini. Kita kalau tak rasa apa, saya pun tak tahulah. Iman jenis apa pun tak tahulah. Sepatutnya kita jadi marahlah orang yang menghina, mencaci maki Ummahatul Mukminin ini. Okey, selanjutnya. Itu ayat yang ke-6 dalam surah Al-Ahzab. Ayat yang membersihkan dan mengangkat Ummahatul Mukminin.
Seterusnya kata Syekh Wahab Az-Zuhair, Syekh apa nama Syekh Muhammad Abdul Sattar At-Tunisawi ini, wa hadha fi muntahi al-wiqahah wal bisha'ah fi haqqi sadiqah habibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la nadri bima ta'allaqa ala hadhihi al-akdhubah innana nakullu amru syi'ah wa i'lamuhum ha'ula'i ila Allah jabbar al-qahar liyantaqima minhum al-habibah. Kata apa nama Syekh Abdul Sattar ini. Demikianlah sikap golongan Syiah terhadap orang yang dikasihi oleh Nabi SAW. Apakah yang patut kita lakukan kepada golongan ini selain menyerahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Perkasa? Kita tak boleh buat apa dah, melainkan kita serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk selesaikan masalah yang tengah dihadapi oleh umat Islam pada hari ini. Okey, kemudian seterusnya, wa yaqulu syaikhuhum al-maqbul Ahmad fi tarjamathu li ma'ani al-Quran bil-Urdudawiyyah. Dia kata, inni qaidu juyush al-Basrah fi waq'ati al-hamli Aisyah qad irtakabat fahishah al-mubayyinah hasbi hadhihi al-ayah. Dia bagi tahu di sini, dia itu katanya Syekh yang bernama Maqbul Ahmad berkata, pemimpin, inna qaidul juyushul Basrah, sesungguhnya seorang pemimpin tentera daripada Basrah yang telah pun orang kata terlibat dalam peperangan Jamal. Dan siapakah wanita itu? Tak lain tak bukan yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha. Irtakabat fahishah, di mana kata Syiah Aisyah ni telah buat satu kejahatan jenayah yang besar. Irtakabat fahishah mubayyinah hasba hasihil ayah, iaitulah yang telah pun dinyatakan tentang kejahatan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi malam ni kita kena jelas sikit tentang peperangan Jamal, tentang peperangan Jamal. Sebab Syiah ambil yang ni, dia hentam cukup-cukup Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia geramkan Aisyah tu lama dah, sebab Aisyah tu anak Abu Bakar. Dia geram dekat Hafsah tu lama dah, sebab Hafsah tu anak Sayyidina Umar. Nah, ni yang dia paling geram ni. Okey. Jadi bila jadi kes ataupun dipanggil perang Jamal, yang inilah dia jadikan modal untuk balun cukup-cukup Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebab tu kita pun jangan termasuk orang yang menyokong mengatakan ni gara-gara Aisyah lah yang menyebabkan ratusan sahabat-sahabat yang besar meninggal dunia. Baik, saya cerita secara ringkas tentang peperangan Jamal ini. Perang Jamal ini berlaku pada 7 hari bulan 11, 656 Masihi. Dalam bulan Islam dia berlaku pada 11 Jamadil Akhir 36 Hijrah. Itu perang Jamal itu. Dan sebelum tu Nabi SAW dah pun bagi tahu. Nabi kata, iaitulah Osman, dia akan mati dibunuh. Nabi bagi tahu dah, antaranya iaitulah Sayyidina Osman ini, dia akan mati dibunuh. Kemudian ringkas cerita, dekat-dekat orang kata nak jadi kes perang Jamal ini, maka waktu inilah Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu minta sahabat supaya tinggalkan dia. Dan waktu ni dia adalah Amirul Mukminin. Dan kata Sayyidina Osman dekat sahabat yang lain, aku minta kepada setiap orang yang menganggap wajib ke atasnya mendengar dan taat kepada khalifah agar tidak menghulurkan tangan dan menghulurkan senjata, iaitulah dengan makna berperang. Jadi Sayyidina Osman bila dia balik ke rumah pada waktu itu, dia kata siapa-siapa yang ada di depan aku ni, aku harap janganlah berperang, ataupun janganlah jaga aku, ataupun janganlah kawal aku. Itu dia permintaan dia pada waktu itu. Kemudian Sayyidina Osman dia buat keputusan, sebab apa dia kata? Dia kata aku bertawakal, aku serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nasib diriku ini. Jadi dia tidak ada kawalan pada waktu itu. Kemudian bila jadi macam tu, orang tanyalah Sayyidina Ali, wahai Ali, sebab apa kamu tak pertahankan Aisyah, Anis tidak pertahankan
Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu. Sebab apa tak pertahankan dia? Sebab apa tak jaga dia? Sebab apa tak kawal dia? Maka Ali jawab balik. Ali kata Sayyidina Osman itu adalah khalifah. Kemudian dan dia melarang kami supaya jangan buat kawalan kepada dia. Dan dia bagi tahu pula, dia kata siapa-siapa yang tak ikut taat arahan khalifah ini, bermakna dia bukan daripada kalanganku. Jadi dia pun nak salahkan Sayyidina Ali. Dia pun kata pasal apa Ali tak bagi kawalan yang ketat dan cukup kepada Sayyidina Osman. Sebab Sayyidina Osman adalah khalifah. Ali kata nak jaga macam mana? Osman sendiri kata, siapa-siapa yang dengar dan ada di sini, kalau betul-betul dia taat kepada aku, maka jangan jaga aku. Jangan hirau kepada aku. Dan jangan berperang dan sebagainya. Jangan mengangkat senjata. Kemudian pada waktu itulah Sayyidina Osman bin Affan telah memilih untuk menyerah diri ataupun bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Kemudian kata Ali jawab balik, Ali baca surah Al-Maidah ayat 28, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadi ilaik la aqtulaka inni akhafu Allah rabbal alamin. Jadi ayat inilah yang dibaca nak bagi tahu bahwasanya Sayyidina Osman dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tak perlukan kepada orang untuk menjaga dia dan mengawal dia pada waktu itu. Kemudian saat-saat dia nak dibunuh pada waktu ini, Sayyidina Osman dia sedang berkuasa. Yang kedua, dia telah memerdekakan 20 orang hamba sebelum itu. Yang ketiga, dia minta supaya dia dipakaikan seluar. Sayyidina Osman pakai seluar. Okey. Walhal sebelum ni, semenjak daripada zaman jahiliyah sampailah hari sebelum dia dibunuh, dia tak pakai seluar pun. Bukan seluar tu, seluar ni lah, seluar luar ni. Tiba-tiba hari itu dia minta untuk pakai seluar. Kemudian dia bagi tahu juga pada waktu itu, dia kata sebenarnya aku dah pun bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Aku dah pun bermimpi bertemu dengan Abu Bakar. Aku dah pun bermimpi dengan Umar Al-Khattab. Dan ketiga-tiganya berkata kepada aku, kata Sayyidina Osman, wahai Osman, kamu akan berbuka puasa bersama-sama dengan kami di dalam syurga. Wahai Osman, kamu akan berpuasa dan berbuka puasa bersama-sama dengan kami di dalam syurga. Jadi dia mati ketika mana dia sedang berpuasa. Kemudian pada waktu juga Osman pun mintalah Al-Quran untuk dibaca, dan pada waktu itulah dia pun meninggal ketika mana dia dibunuh sewaktu dia sedang membaca Al-Quran. Dan kata Imam Ibn Katsir kata, sebab apa Sayyidina Osman minta untuk dipakaikan seluar pada waktu itu? Walau dia tak pernah pakai ni pun, seluar luar ni nah, tak seluar ni. Lalu ulama jawab, ulama kata sebab Sayyidina Osman dia boleh menghidu dah. Iaitulah bila dia mati, dia berharap sangat-sangat supaya aurat dia tak nampak dilihat. Kan bila orang mati ni biasalah kan kain terselak dan sebagainya. Maka sebab itulah dia minta supaya dia nak pakai seluar. Dan dia pun pakailah seluar. Bila dia dibunuh pada waktu itu, maka aurat dia pun terpelihara dan terjaga. Itu Sayyidina Osman. Okay. Kemudian saat-saat Sayyidina Osman dibunuh ini, yang pertama pembunuh yang masuk ke rumah dia telah pun bakar pintu rumah dia. Kemudian bila masuk terus pukul Sayyidina Osman dengan besi. Kemudian terus pijak Al-Quran yang sedang dibaca oleh Sayyidina Osman, dan darah Sayyidina Osman pun mengalir menitik sehingga kena Al-Quran. Dan dalam masa yang sama juga isteri Sayyidina Osman dah dipotong jari oleh pembunuh tersebut. Dan pembunuh itu iaitulah yang bernama Al-Mar'u Aswad. Al-Mar'u Aswad. Mar'u Aswad ini bila siasat punya siasat, kata ulama, iaitulah Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi. Dia guna nama lain, iaitulah dia panggil Mar'u Aswad. Bila siasat punya siasat, cari punya cari,
orang yang nama Mar'u Aswad ini, iaitulah Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang cukup makar ni, cukup makar. Okey, bila Saidina Osman meninggal pada waktu ni, jadi negara huru-hara. Negara jadi huru-hara. Sebab khalifah telah pun meninggal. Dan waktu ni jugalah rakyat pun duk tercari-cari siapakah pembunuh kepada Saidina Osman. Yang saya sebut tu selepas dah ditangkap apa semua tu, yang ni waktu tengah kalut ni. Duk cari ni pada waktu ni. Dan dalam masa yang sama juga, dia punya khalifah tak ada pada waktu tu. Negara jadi huru-hara, rakyat cari siapa pembunuh, kemudian pemerintah pun tak ada pada waktu itu. Maka pada waktu ni lah orang pun duk desak antara yang paling rapat dengan Saidina Osman, iaitulah Saidina Ali. Dia pun desaklah Saidina Ali, dia kata, Ali carilah cepat. Duk tangguh pasal apa? Carilah cepat. Ali jawab balik, Ali kata, bukan aku tak mau nak cari pembunuh tu, tapi dalam keadaan yang negara dalam keadaan kritikal pada waktu tu. Dengan nak lantik khalifah yang baru, dengan duk desak cari siapa pembunuh, siapa nama Saidina Osman, last sekali maka pada waktu inilah jadi terbelah dua. Yang satu kata apa, Saidina Ali ni dia melambat-lambatkan sebab dia lagu ni. Macam mana Ali boleh biar sehingga pembunuh Saidina Osman itu boleh hilangkan diri dan sebagainya. Jadi Saidina Ali jawab balik, aku bukan tak mau, tapi masalah dia ni, negara dalam keadaan tak stabil ni, macam mana nak buat? Perlukan kepada kerajaan. Lalu pada waktu inilah Aisyah pun tawar dirilah untuk sama-sama cari siapakah pembunuh kepada Saidina Osman. Siapakah Saidina Osman ini ataupun pembunuh kepada Saidina Osman. Kemudian kawan ni pun tolong cari, tolong siasat apa semua sekali, sampailah ke peringkat ada dua puak. Satu puak Saidina Ali dan satu lagi puak Saidina Aisyah. Niat sama untuk cari siapakah pembunuh kepada Saidina Osman. Last sekali nak jadi cerita, maka masing-masing pakat keluar dan masing-masing nak selesaikan kes ini. Kemudian buatlah dia punya dua biji ataupun dua camp nah. Satu Aisyah, satu lagi Saidina Ali. Kemudian pada waktu inilah kita tengok puak-puak munafik pun ambil kesempatan. Tujuan saya cerita benda ni sebab kita dekat pilihan raya, kita kena cerdik. Bila puak munafik ambil kesempatan, dia tahu dah yang ni camp ataupun kumpulan Aisyah, yang ni kumpulan Ali. Kemudian kumpulan Ali ni wakil jumpa dan Aisyah pun mai jumpa, berunding dan dua-dua pun setuju sama-sama cari siapakah pembunuh kepada Saidina Osman. Kemudian dah pun berjanji dah kita takkan berperang dan berlawan antara dua-dua ni. Bila dah didirikan orang kata kemah dan sebagainya, maka pada waktu inilah puak munafik pun ambil kesempatan. Puak munafik depa bincang, depa kata apa? Lah ni hang pi ke camp Saidina Ali, bunuh 2-3 orang ke ataupun lagu mana, dan hang pi ke camp atau kumpulan Aisyah. Depa ni lah yang buat kalut. Lah sekali lah pi mengamuk sini bunuh. Geng-geng Ali pun kata cuba tengok geng Aisyah ni tak boleh pakai ni. Berjanji lagu lain, buat lagu lain. Dia sanggup bunuh orang kita lagu ni. Hak ni pula dia pi di sini pula dia bunuh. Geng ni pula kata apa? Ali tak boleh pakai. Janji lagu lain, tak jadi lagu lain. Lah lagu ni lah kita serang, lawan suruh. Maka itulah dipanggil perang Jamal antara pengikut Aisyah dan juga pengikut Saidina Ali dengan niat yang sama, iaitulah mencari pembunuh kepada Saidina Osman. Tiba-tiba puak munafik ambil kesempatan, last sekali bergaduh antara orang yang sama, iaitulah Ali dan juga Aisyah radhiyallahu taala anhumah. Okey. Kemudian bila habis perang, dahsyatnya perang Jamal ni, ramai sahabat yang mati. Ali berkata kepada anaknya, apa kata Ali? Wahai anakku, alangkah baiknya kalau ayah kamu ni telah mati sejak 20 tahun yang dulu. Ali kata lebih baik aku mati 20 tahun dulu sebelum berlaku perang Jamal ni. Anak dia jawab, iaitulah Saidina Hasan. Saidina Hasan kata apa? Ayah, saya telah larang ayah daripada ni lama dah. Saya dah bagi tahu kepada ayah, lama dah benda ni. Ali jawab balik, Ali kata apa? Aku tak sangkalah sampai boleh jadi begitu teruk.
Aku ingatkan benda tu sikit-sikit saja. Tiba-tiba dia jadi lebih teruk. Aku duk baca, kebaikan tu lebih banyak. Tiba-tiba keburukan itu lebih banyak. Yang keburukan tu dia antara sahabat yang meninggal iaitulah Sayyidina Talhah Ubaidillah, Sayyidina Zubair Al-Awwam. Dan Ali pada waktu tu bila habis saja perang, Ali pun pergi berjalan dah cari tengok sahabat-sahabat yang telah pun meninggal. Antaranya dia jumpalah Sayyidina Talhah yang telah pun meninggal. Lalu Ali pun sapulah muka Sayyidina Talhah. Dan Ali kata, rahmakallahu ya Aba Muhammad. Semoga engkau mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya'izu alayya ana araka majdulan tahta nujumis sama'. Dan kemuliaan kamu di bawah, orang kata apa, bintang-bintang yang berada di atas. Summa qala, kemudian kata Ali, ilallahi ashku ajzi, kepada Allah aku mengadu hal disebabkan kelemahan aku dan juga kesilapan. Wallahu wadidtu anni kuntu mutu qabla hadzal yaum bi 20 sanah. Dan kata Ali, alangkah lebih baik bagi aku meninggal 20 tahun sebelum kejadian ini berlaku. Tapi nak buat macam mana? Dah berlaku dah zaman tu. Kemudian pembunuh kepada Sayyidina Zubair bin Awwam. Kata sahabat-sahabat besar ni ramai meninggal. Dan pembunuh kepada Zubair bin Awwam ini nama dia Amru bin Jurmuz. Apa yang dia buat? Dia potong kepala Sayyidina Zubair bin Awwam, lalu dia bawa kepada Sayyidina Ali dengan harapan supaya dapat upah, ataupun dapat pangkat, ataupun dapat jawatan. Jadi seolah-olah macam ni lah, wahai Ali, geng-geng pok-pok aku dah bunuh dah. Dan dia bawa kepala Abdullah bin Zubair ini, bukan Abdullah bin Zubair, Zubair bin Awam. Dia bawa kepala Zubair bin Awam, tunjuk kepada Ali. Last sekali Ali pun kata kepada Amru Jurzum ini, Basyara qatilu ibn Safiyah bin nar, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna likulli nabiyyin hawariyan wa hawari az-Zubair. Dan kata Sayyidina Ali pada waktu ini, bergembiralah dengan manusia yang telah membunuh Sayyidina Zubair bin Awam dan juga yang telah memenggal kepala Sayyidina Zubair bin Awam. Dan aku pernah dengar Nabi SAW bersabda, Nabi kata setiap bagi para Nabi itu ada penolong, pembantu dia. Dan sesungguhnya pembantu aku, kata Ali, iaitulah Zubair Al-Awwam. Dialah pembantu setia kepada aku. Tiba-tiba kamu bunuh dia dengan begitu dahsyat sekali. Lalu kata Ali, tunggulah balasan kamu di dalam neraka Jahannam. Jadi itu kesan dia dalam peperangan Jamal. Moral yang kita boleh ambil di sini, saya pun heran lah. Sepatutnya kita bila masuk saja pilihan raya, rasa-rasa kita tak ada masalah. Sebab kita Melayu Islam ataupun Islam. Tapi pasal apa? Disebabkan dalaman ni dia jadi marah dan sebagainya. Pasal apa orang kata geng-geng Melayu ni dia tak boleh nak bersatu, pasal apa? Daripada dulu sampai lah. Pasal apa Melayu tak boleh nak bersatu? Saya pun pelik, heran lah. Sepatutnya orang bila mengaji lagi cerdik sampai ke pangkat PhD, lagi senanglah bila nak diajak bersatu dan bergabung. Kita ambil cakap ni secara overall lah. Tak ada kira parti-parti mana tak. Atas nama la ilaha illallah. Pasal apa kita tak boleh duduk satu? Duduk sekali. Akibat bila kita tak duduk sekali, tu yang jarum-jarum masuk. Bila jarum masuk kiri kanan depan belakang, lain kali aku kata kang, hang kata aku kata kang, hang kata aku, lain kali habis kelas cak. Cakap dua boleh gagah lagi, kemudian pecah lagi. Kemudian pecah lagi. Lah ni Melayu pecah berapa? Lah Melayu pecah berapa? Berbanding dengan hal lagi satu, pecah berapa? Nah, pasal apa orang Islam tak mau, Melayu Islam tak mau tengok benda ni? Yang Melayu pula jenis bini pula dah merajuk, buka parti baru. Merajuk, buka parti baru. Merajuk, buka parti baru. Apa yang kita dapat? Sebab kita tak mau letakkan Islam tu di depan. Bila letak di depan tu, memanglah siapa yang komplit, tak ada. Melainkan semua ada kekurangan. Tapi bila nak membentuk negara, nak memartabatkan hukum Allah, Melayu kenalah bersatu. Tapi tak mau. Heran sungguh tak? Saya risau bimbang dah. 19 bulan ni. Cukup bimbang sungguh dah. Kalau kena sebaliknya, tak tahulah. Kena sebaliknya, tak tahulah. Hang merana sengsara lah.
5 tahun. Saya takut lagu ni menang sorak kampung. Saya risau itu. Menang sikit, aku menang sikit. Menang sikit, aku menang sikit. Lain kali orang lain yang duduk di atas. Sebab itulah Melayu. Ya Allah. Bila mana-mana pun saya pergi, saya cukup seronok kalau Melayu ni sembang bab politik. Biar Melayu dia cerdik dalam bab politik lah. Orang lain tengok tu, dia parti tengok tu. Okey, aku nak masuk ke mana? Aku nak masuk ke mana? Aku nak masuk ke mana? Kita Melayu, kita tak mau jadi macam tu. Kita jadi merajuk-merajuk, buka lagi. Merajuk-merajuk, buka lagi tu. Lain kali tu dia berlambak. Parti hak Melayu ni berlambak-lambak. Lain kali semua berselerak. Mau kalau parti banyak bersatu, okey. Sebab tu Syekh Qardawi kata, parti ni banyak mana pun tak apa. Yang penting, dia bersatu atas La ilaha illallah. Bila dia ajak bersatu, La ilaha illallah. Okey. Ni masalah dia hang dengan hang, aku dengan aku. Hang cara hang, aku dengan cara aku. Inilah dia penentu lah. Penentu. Apa nama 19 hari bulan ni. Harap-harap tak berlakulah benda ni lah. Tak berlakulah. Pakai-pakai doa lah. Kita kena banyak berdoa kepada Allah SWT. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak buat sembahyang hajat. Supaya Allah Ta'ala memilih dan bagi kuatan kepada kita. Untuk pilih manusia yang betul-betul nak kepada hukum Allah SWT. Manusia yang betul-betul takut kepada azab sesaan. Kita nak manusia yang ada ciri seperti mana? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Yang saya cerita beberapa bulan yang lepas itu. Umar bila menang saja, balik ke rumah buat apa? Nangis. Bakai itu. Aku balik ke rumah, aku teriak. Teriaklah dalam bilik seorang-seorang. Kemudian, bini dia pun tanya. Bini nama Fatimah. Wahai suamiku, pasal apa teriak? Keluar tadi okey ya? Balik ni, jadi teriak. Dia kata tak teriak macam mana Fatimah? Laqad tawallaitu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebab aku baru saja dilantik untuk jadi presiden. Kemudian Fatimah tanya, okey jadi presiden. Tapi kata Umar, hang tahu tak? Bila aku jadi presiden, di bawah aku ada lebih kurang 10-11 jenis manusia ni. Yang pertama warga mai, yang kedua orang tua, yang ketiga tak ada kerja, yang keempat pakaian tak ada, yang kelima tak cukup makan, yang keenam ibu tunggal, yang ketujuh orang kata apa, pakaian pun tak ada. Macam-macam lagi lah. Di bawah aku tersenarai satu-satu semuanya sekali. Dan kesemuanya itu pasti waqad sa'ili anhum, Allah akan tanya setiap satu tu. Sepanjang hang duduk di bawah Umar bin Abdul Aziz, apa yang dia buat? Umar 2 tahun setengah perintah. Sepanjang hamba duduk di bawah dia, apa yang dia buat? Maka sebab itulah kata Umar bin Abdul Aziz kepada isterinya Fatimah, sebab itulah aku menangis wahai Fatimah. Allah akan tanya tu semua tu, tiap-tiap orang yang ada di bawah aku semua akan ditanya di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dah aku buat untuk mereka semua? Yang tu lah. Itu yang saya lajak pergi tu sikit tu. Tujuan dia apa? Sebab kena serius benda ni. Kena serius. Kira bulan ni sampai 19 ni, kira balun bak ni lah. Balun bak ni lah. Yang ni cuba tengok. Pesanan daripada Tok Guru Haji Saleh. Tok Guru Haji Saleh, bila ditanya kepada dia, Tok Guru nak pilih calon lagu mana? Tok Guru Haji Saleh, dia jawab senang. Dia kata mula-mula hamba baca bismillah. Waktu pegang pensel tu, nak pangkah tu, baca bismillah. Yang kedua, niat dalam hati. Apa dia? Aku undi parti ni, atau orang ini, kerana nak kembangkan Islam, dan sambung kerja Nabi SAW untuk tinggikan Islam. Pegang pen tu, atau pensel tu, niat dalam hati. Ya Allah, bagilah kekuatan pada aku, untuk aku pilih hak mana ni? Dalam 3 ni, kan 3 semua, mungkin lebih, hak mana satu ni ya Allah? Harap-harap aku pilih ni yang tepat. Bila dia naik esok, dia akan kembangkan Islam dan tegakkan Islam. Dan dia akan pertahankan Islam. Itu tu yang kita nak hantar pergi ke parlimen tu. InsyaAllah kita akan dapat pahala dengan niat yang betul, kata tu Guru Haji Saleh. Jangan duk undi parti yang tolak hukum Islam. Wajib bersama mereka yang bawa Islam. Dan haram duduk dengan mereka yang menolak hukum Islam. Itu pesanan daripada Tok Guru Haji Saleh Musa. Tu nampak lagu tu, tapi ambil tahu dalam bab apa nama politik. Yang ni pula bila ditanya kepada Mufti Pulau Pinang 21 Oktober 2022. Bila ditanya kepada Datuk Seri Dr. Wan Salim,
Macam mana kita nak pangkah, nak pilih? Jawab Dr. Wan Salim, dia kata, janganlah pilih pemimpin yang diketahui sebagai pengkhianat kepada negara, agama dan rakyat. Jangan pilih orang yang terbukti tamak kepada kekayaan untuk diri, keluarga, kroni dan mengabaikan nasihat rakyat. Paling penting, kata Dr. Wan Salim, jangan duk pilih calon yang jenis duk seru dan perjuangkan maksiat seperti pendukung lesbian, gay, bisexual dan juga transgender, LGBT. Jangan duk pangkah jenis ni. Sebab dia nak esok dia perjuangkan yang ni. Dia perjuangkan yang ni. Kemudian kata Dr. Wan Salim lagi, perlulah memilih pemimpin yang beramanah, berintegriti, tidak rakus kepada harta benda, selain tidak mengambil kesempatan terhadap jawatan kedudukannya dan mengaut kekayaan negara. Kemudian apa lagi yang diminta oleh Mufti Pulau Pinang? Calon yang dipilih itu perlulah ikhlas dalam berkhidmat kepada rakyat dan bersedia untuk membela nasib rakyat serta berjuang mencapai kepentingan mereka. Kemudian begitu juga kata Dr. Wan Salim, perlu digabungkan pemimpin hak yang lama dengan pemimpin yang baru. Maknanya hak tua dengan hak muda perlu digabungkan. Sebab kata dia, golongan senior mempunyai pengalaman yang luas, kematangan fikiran, kebijaksanaan, ketenangan dalam menghadapi cabaran dan kekusutan, berpandangan jauh di samping mendapat penghormatan rakyat. Itu antara beberapa tindakan yang perlu kita lakukan pada 19 hari bulan ini. Dan maka sebab itulah kita perlu berdoa kepada Allah supaya kita diberi kekuatan untuk memilih orang yang betul-betul yang nak naik dan nak hantar ke parlimen. Jangan hadut kira buh pilah siapa pun, yang penting boleh kulu washrabu sudah. Janji kulu washrabu. Hak tu ya, hak jenis ni jam. Sampai tak ambil tahu langsung apa yang berlaku apa yang berlaku. Kemudian kalau kita buka pula dalam Sunan Abu Dawud, kitab dia Aunul Ma'bud, Imam Abu Dawud dia buh terus tajuk, dia tulis babun fi ittikhazil wazir, bab dalam memilih menteri tu. Nah, bab ni. Hadis yang berbunyi hadatsana Musa bin Amir al-Almari akhbarana al-Walid akhbarana Zuhair bin Muhammad an Abdurrahman bin Qasim an abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Idza aradallahu bil amiri khaira, bila mana Allah nak mana-mana Perdana Menteri ataupun Presiden itu kebaikan, ja'ala lahu wazirun sidqun, Allah akan bagilah menteri-menteri hak yang betul-betul beramanah dan integriti bila dia menang isu ini. Wa in nasiya zakarahu, kalau hak Perdana Menteri ini, Presiden ni dia lupa, barisan menteri-menteri inilah yang akan tegur dia apa betul dia. Dia berkata, Datuk Seri, banyak lagi undang-undang Islam tak jalan ni. Oh, betul-betul. Wa in zakara, kalau dia teringat, a'anahu, menteri-menteri ataupun ahli parlimen inilah yang akan perbetulkan dia dan sokong dia dan bantu dia. Wa idza aradallahu bihi ghairi dzalik, tapi bila mana Allah nak sesuatu itu jahat, kerajaan itu jahat, ja'ala lahu wazirun su, maka dia akan dapat menteri-menteri yang bermasalah. Semua menteri keliling dia ni semua ada kes, ada kes. In nasiya, kalau dia lupa, lam yazkurhu, geng-geng ni tak peringat dia apa. Dia buat biak dia, biak pi. Tapi kalau bab mungkar, dia peringat dia. Ini bab hak ke arah kemungkaran. Tapi untuk kebaikan ni, dia buat slow ya. Wa in zakara, kalau dia ingat, lam yu'inhu, depa takkan bantu dia untuk dia tegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kena hantar yang betul-betul jelas dengan kebaikan ni. Yang ni pula boleh tengok dalam kitab Al-Islamul Ilmaniyah karangan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dia beritahu, wa Umar Al-Khattab fi 10 sanawat fatah al-futuh fil kharij. Umar sepanjang 10 tahun pemerintahan telah membuka luas negara-negara luar daripada Mekah dan Madinah. Wa arsa qawaid daulatul adl wa syura fi daqil, lalu Umar tegaskan dan tanamkan akidah yang mantap sungguh. Wa jara an-nas 'ala an-nashi lil hakim wa naqdihi, dan manusia Umar dia bagi ini peluang kepada rakyat untuk kritik dia dan tegur dia. Sehingga kan Umar kata apa? La khaira fikum idza lam taqulu,
tidak ada kebaikan kepada kamu sekiranya kamu duduk diam. Umar kata tidak ada kebaikan bagi kamu sekiranya kamu biar aku ni tersalah. Aku salah pun duduk diam. Aku salah duduk diam. Tak tegur. Wala khaira fina, dan tidak ada kebaikan bagi aku, kata Umar. Idza lam nasma'ha, bila aku tersalah, hampa tegur, aku buat pekak lah. Aku buat pekak tuli lah. Tidak ada kebaikan bagi aku dan tidak ada kebaikan bagi kamu. Bermakna Umar nak supaya proses ni berjalan. Barulah kerajaan tu kerajaan yang mantap sungguh. Dalam hadis yang lain, waqala Ma'qil bin Yasar al-Muzani qala inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, Nabi kata, yaqulu ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashid li ra'iyatihi illa harrama Allahu 'alaihi al-jannah. Apa kata Nabi? Nabi kata sesiapa yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, dia jadi ketua, dia jadi menteri, dia jadi Perdana Menteri, dalam keadaan dia menipu rakyatnya. Illa haramallahu alaihi jannah. Jawab dia, hang izut tak bau syurga. Mana-mana menteri, mana-mana Perdana Menteri, mana-mana presiden yang duduk di atas tiba-tiba tipu rakyat. Rakyat tak tahu, kita mana tahu. Dia tahu. Last sekali disebabkan kita tak tahu, dia pun tipu kita. Tak tahu mati dalam keadaan menipu rakyat. Haramallahu alaihi jannah. Maka syurga tak layak untuk hang. Kemudian dalam hadis yang lain yang terakhir Nabi kata, ayyuma ra'in ghasya ra'iyatu fahuwa finnar. Mana-mana pemimpin yang menipu rakyatnya, maka tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Okey, berapa dah tu? 8:24. Dia tu tak nampak apa cahaya bidah. Ada benda ni tak mana ni. Okey. Baik, satu lagi yang terakhir. Bukan yang terakhir, yang ni. Kalau kita tengok dalam kitab ni, antaranya iaitulah muka surat 17 ni, dia beritahu. Dia kata di sini iaitulah dia bawa mai Syekh, pendapat Syekh Samir Saqa telah berpesan dengan tegas, jangan kamu izinkan Syiah menjadi ahli parlimen di dalam negara kamu. Jika ianya berlaku, itu adalah petunjuk kepada permulaan bagi kehancuran buat negara kamu. Kalau ada bunga-bunga saja yang jadi calon tu, bunga-bunga Syiah ini, janganlah nak, jangan. Sebab negara Syria hancur disebabkan apa? Yang ni lah. Sampai hari ni, Syria lumat hari ni. Lumat hari ni Syria lah. Maka sebab tu kalau nampak lagu ni dan sah-sah, tak kira lah parti mana pun. Tak kira lah parti mana pun. Maka janganlah angkat dia. Pilihlah yang lain. Sebab tu kata Syekh Mustafa Samir Saqa ni, kami dah alami dah. Bila kami angkat orang jenis ni, angkat, ramai-ramai duduk dalam parlimen, last sekali habis ke semua. Dan sebab itulah tak heran bila mana Syiah ini berada di bumi Syria dalam tempoh 3 tahun saja, daripada 2011 sehingga 2013. Orang ahli sunnah wal jamaah yang dibunuh, iaitulah jumlah dia 200,000 orang. Bila dia menampak di bumi Syria 2011 sehingga 2013. Siapa yang kata ni? Iaitulah Syekh Ali As-Sabuni. Syekh Ali As-Sabuni ni orang Syria. Dia kata, cuba kamu tengok, bila mana Yahudi duduk di bumi Palestin sepanjang 70 tahun. Yahudi duduk di Palestin sepanjang 70 tahun. Berapa orang Palestin yang dibunuh? Berapa yang Yahudi bunuh Palestin? Paling hak banyak itu hak dia mengamuk itulah. Dia mengamuk tu guna bom berangkai tu. Yang tu lah. Tapi tanya Syekh Ali As-Sabuni, sampai 200,000? Sampai tak 200,000 Yahudi duduk di bumi Palestin? Ada. Dengar seorang-seorang begitu. Esok dia tembak seorang, lusa tulat dia buh lagi 2 orang lagu tu. Tapi bila pok-pok ni dia duduk di bumi Syria, maka kata Syekh Ali As-Sabuni, kamu boleh tengok 200,000. Bila kamu angkat orang yang salah dan silap ini ke parlimen, sebab di parlimen tu untuk meluluskan mana-mana enactment ataupun undang-undang ataupun akta, maka dia akan guna sepenuhnya.
Jadi sebab itulah kata Syekh janganlah kalau kamu dah tahu ada bunga-bunga itu, janganlah kamu angkat dia untuk dibawa ke parlimen. Okey, itu yang disebut oleh Syekh Samir Saqar. Hati-hati dengan apa benda ni. Itu yang saya nak fokus sangat benda-benda ni sebab rasa-rasa lepas bulan 12 ni Mei dah selesai semua dah. Jadi kita berdoalah pada Allah supaya 19 bulan ni kita boleh keluar ramai-ramai. Itu tak kira lagi tu yang nak boikot tu. Saya dah dengar dah. Allah. Melayu juga nak boikot pilihan raya. Bahaya dah. Orang ni pakat pergi pangkah semua. Kita tak pergi. Geram. Lain kali duduk di rumah. Kenalah 2,000 orang tak pergi pangkah. Jadi apa? Ni masalah negara ni. Masalah negara. Keluarlah ramai-ramai untuk mengundi tu hak kita sebab nak menjamin perlembagaan itu. Boleh tengok dalam YouTube Ustaz Azhar Idrus. Dia dah cerita dah ke semua benda-benda ni. Okey, kemudian yang seterusnya. Jadi balik pada cerita tadi, itulah dia peperangan Jamal yang melibatkan Aisyah dan juga Saidina Ali. Disebabkan kedua-duanya okey. Yang ni Saidina Ali iaitulah sepupu Nabi. Merangkap dengan anak menakan kan. Kemudian yang ni pula isteri Nabi Aisyah. Tiba-tiba macam mana boleh bergaduh? Ali bergaduh dengan Aisyah. Siapa punya anggaran? Munafik. Siapa punya kepala? Abdullah bin Sabah, Yahudi. Dia cucuk di sini, dia cucuk sini. Dia cucuk sini, dia cucuk sini. Lain kali bergaduh. Pok-pok ni tengok ya. Lain kali apa kesudahan dia? Habis. Ramai di kalangan sahabat. Ibaru sahabah gugur syahid pada waktu itu. Aus dengan Khazraj di bumi Madinah bergaduh 10 tahun sebelum Nabi sampai ke sana. Apa punca Aus dan Khazraj bergaduh? Tak lain tak bukan. Rupanya Yahudi, dia pergi dekat geng ni, dia kata, weh, hampa tak mau beli senjata kan? Ni baru keluar ni. Baru keluar pada kelang ni. Duk panas ke ni? Tak mau beli. Beli ya. Kalau tak mau beli banyak pun ambil lah sikit. Beli. Tak kira dia pergi dekat Khazraj pula. Yahudi kata, weh, hampa tak mau kan beli ni? Dia pun orang sebelah tu beli. Tak, banyak. Hampa takkan tak beli kot. Kalau dia serang hampa tak pergi, jadi apa ni hampa? Dia kali belilah pedang dan sebagainya. Nah, elok kawan ni pun ada pedang tombak, depa ni pun ada tembak pedang tombak antara Aus dan Khazraj. Waktu itulah dia pergi cucuk. Ni hang kalau nak tahu depa ni sebelah ni tak. Weh hang kalau nak tahu ni. Lain kali bergaduh berperang Aus dan Khazraj. Bila Nabi sampai di bumi Madinah, Nabi pun mendamaikan Aus dan Khazraj. Nabi tekankan punca yang bergaduh ni sebab Yahudi. Lepas tu bila dah okey dah, Aus dan Khazraj pun bergabung, Nabi jadi ketua. Balas baliklah Yahudi tu, lari tak cukup tanah jawab dah. Tu cuba tengok, itulah Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Tapi kita ni ya Allah, saya sedih sungguhlah. Malu dekat anak-anak Melayu di bawah ni. Kira duk berkelahi, bergaduh tak ada masalah. Lain kali buka parti baru. Saya duk tunggu parti ni tak keluar lagi ni. Parti kawan dengan parti akopal. Ini tak keluar lagi. Bila nak keluar dah tahu dah. Kita buka lagi satu parti, nama dia parti kawan. Okey, pendaftaran dia dibuka. Buka lagi satu parti akopal. Siapa nak masuk? Lawan. Allah Akbar. Tak tahulah. Masing-masing kata, kita kenal guni. Ya Allah. Tak tahulah benda ni dah. Nampak makin lama makin hari. Saya rasa tak senang duduk rasa ni. Bila tengok minggu depan hari Sabtu ni, penambahan calon, kemudian 19 pangkah. Malam tu boleh tahu lah. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Siapa yang jadi menteri, siapa yang jadi rakyat biasa. Boleh kita tengok lah. Itulah pakar-pakar doa lah. Semoga yang naik tu, semuanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabb. Okey. Baik, balik kepada cerita tadi. Maka sebab itulah dengan ni nak berhenti ke apa tu? Boleh pergi. Kau nak berhenti dah. Boleh. Dah nak berhenti dah. Okey dah. Lagi dia kena tanya kau, lagi duk menyumpah saya tak jadi kau. Dia tak apa, main-main dah semua dia balik. Dia jenis itulah. Okey, yang tu saya takut malam ni yang mampu saya bagi. Moga-moga Allah Taala bagi kekuatan kepada kita, dan saya minta sangat-sangatlah marilah kita pakat berdoa supaya Allah bagi kepada kita pilihan yang terbaik pada 19 hari bulan ini insya-Allah.
semoga negara kita dilindungi oleh manusia-manusia yang memang berniat jahat untuk menjatuhkan bumi Malaysia ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ij'alna minal najihin wal faizin wal mutafawwiqin fi dunya wal akhirah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon padamu ya Allah pada malam ini ya Allah. Engkau berilah kekuatan kepada kami ya Allah, sihatkanlah tubuh badan kami ya Allah, agar kami dapat peluang pada 19 bulan ini ya Allah, untuk sama-sama mengundi, memilih pemimpin-pemimpin kami yang akan kami hantarkan ke parlimen ini ya Allah. Ya Allah, Engkau bantulah kami ya Allah, agar kami dapat memilih calon-calon yang bertakwa padamu ya Allah. Ya Allah, bantulah kami ya Allah, sesungguhnya kami tidak mengetahui ya Allah, agar pilihan yang kami pilih ini tepat di sisimu ya Allah. Pemimpin seperti mana Umar bin Abdul Aziz ya Allah, yang kami impi-impikan selama ini ya Allah. Bantulah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.